Dalam Islam, hukum terbahagi kepada dua keadaan. Hukum-hukum perintah dalam Islam, suruhan-suruhan dalam agama terbahagi kepada keadaan yang pertama disebut azimah, keadaan yang asal, dan yang kedua ialah rukhsah, keringanan oleh syarak. Sebagaimana kita sebut bahawa pengertian rukhsah dalam bahasa Arab diambil daripada kalimah raqis, iaitu murah, sesuatu yang dimurahkan, yang dikurangkan, yang dipotong. Raqis ni yang dipotong, yang telah dikurangkan jumlahnya daripada yang sebelumnya yang lebih berat. Dan dalam istilah syarak, rukhsah bermaksud perubahan hukum daripada sesuatu yang berat dan ketat menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jadi hukum rukhsah ni terbahagi kepada 5 keadaan atau 5 bahagian. Para ulama menyebut rukhsah ini secara asalnya dia berada dalam perintah semata-mata. Rukhsah ni dia ada dalam perintah, dia tidak ada dalam larangan. Sebab tu rukhsah ni kalau kita lihat dalam Islam, rukhsah ni dia berada pada perintah atau awamir, perintah-perintah syarak. Al-amr, pada perintah-perintah daripada syarak, pada suruhan, pada suruhan syarak. Maka sebab itu pada perintah puasa ada rukhsah, perintah salat ada rukhsah, perintah zakat ada rukhsah, perintah haji ada rukhsah. Begitu juga pada kewajipan-kewajipan syarak, maka ia memiliki rukhsah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka apabila kita berbincang tentang rukhsah, kita perlu memahami bahawa rukhsah ini ialah pengurangan dan ia berbentuk perubahan dari hukum asal yang ketat dan berat menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Maka rukhsah ini, kata para ulama, terbahagi kepada 5 bahagian. Rukhsah terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu sesuatu hukum yang asalnya disebut sebagai azimah, hukum yang asal, yang besar, yang agung, yang utama. Apabila telah diubah hukumnya itu untuk memudahkan dan meringankan manusia, maka ia menjadi rukhsah. Maka rukhsah itu sendiri terbahagi kepada 5 bahagian. Maka rukhsah yang pertama disebut oleh para fuqaha ialah rukhsah yang wajib. Apakah rukhsah yang wajib? Iaitu rukhsah yang jika ditinggalkan akan membawa kepada mudarat. Maka rukhsah yang wajib ialah rukhsah atau perubahan hukum daripada sesuatu yang berat dan ketat menjadi ringan dan mudah, yang wajib diambil oleh setiap mukallaf. Maka rukhsah yang berat seperti rukhsah yang wajib ialah seperti orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib membuka puasanya jika dia sakit yang boleh membawa kepada kematian dan mudarat. Sebagaimana dalam riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Sayyidina Abi Hurairah mengatakan, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia sakit lalu dia mati, maka sesungguhnya aku mengatakan dia membunuh diri. Maka sahabat-sahabat Nabi, antaranya Abi Hurairah dalam qaul beliau, menganggap orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia sakit, sehingga disebabkan puasanya itu dia terbunuh atau mati, maka kata Abu Hurairah, dia adalah orang yang membunuh dirinya. Maka rukhsah ketika ini wajib diambil oleh seorang Muslim. Seseorang yang sakit tidak mampu berpuasa, jika berpuasa boleh memudaratkan nyawanya, maka apabila datang bulan Ramadan dan kewajipan untuk orang-orang yang beriman berpuasa dalam bulan Ramadan, maka hendaklah seorang Muslim atau mukallaf ketika itu mengambil rukhsah dengan tidak berpuasa sekiranya jika dia berpuasa akan membahayakan nyawanya. Maka ini adalah bahagian pertama yang dikenali sebagai rukhsah yang wajib. Sahabat-sahabat dan rakan-rakan dan anak-anak yang dikasihi sekalian, maka rukhsah ini sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha terbagi kepada 5 bahagian, dan yang pertama kita dah sebut iaitu rukhsah yang wajib. Rukhsah yang wajib ini jika ditinggalkan boleh membawa mudarat, sebagaimana orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia sakit dan tidak mampu berpuasa sehingga membahayakan nyawanya. Maka ini dikenali sebagai rukhsah
rukhsah yang wajib. Jika ditinggalkan rukhsah ini, hukumnya adalah haram dan berdosa. Manakala rukhsah yang kedua ialah rukhsah yang disebut sebagai rukhsah yang harus. Maksud rukhsah yang harus ialah rukhsah yang memiliki pilihan bagi seorang mukallaf. Rukhsah yang memiliki pilihan bagi seorang mukallaf untuk mengambil ataupun tidak mengambilnya. Sebagai contoh, bagi orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, maka dia bermusafir, maka baginya rukhsah untuk berbuka ataupun berpuasa. Maka ini adalah rukhsah yang disebut sebagai rukhsah yang mubah, yang harus. Maka dia boleh memilih di antara berbuka dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Manakala rukhsah yang ketiga disebut sebagai rukhsah yang sunnah. Rukhsah yang sunat ialah rukhsah yang disunatkan untuk mengambilnya bagi orang-orang yang beriman. Maka rukhsah yang sunat ialah seperti melakukan qasar bagi perjalanan musafir melebihi 2 marhalah. Bagi setiap orang Islam yang bermusafir, bagi dilakukan salat jamak dan qasar. Ini kerana disebabkan ia dilakukan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak pernah melakukan salat tamam atau salat sempurna ketika melakukan jamak dan qasar, ketika melakukan musafir, sekalipun di Masjidil Haram, sekalipun ketika baginda berada di Mekah. Ketika Nabi SAW mengerjakan umrah dan mengerjakan haji di Mekah, maka Nabi SAW tetap melakukan salat jamak dan qasar. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka disebutkan bahawa rukhsah yang ketiga yang dikenali sebagai rukhsah yang sunnah atau sunat ialah rukhsah yang diberikan pahala jika seseorang itu melakukannya. Maka di sini kita sebut para fuqaha membahagikan rukhsah kepada 5 bahagian. Yang pertama ialah rukhsah yang wajib diambil, yang kedua ialah rukhsah yang mubah yang harus diambil, yang ketiga ialah rukhsah yang sunat. Manakala rukhsah yang keempat ialah rukhsah yang disebut oleh para fuqaha sebagai khilaful aula. Rukhsah yang dikenali sebagai khilaful aula. Apakah yang dimaksudkan dengan rukhsah khilaful aula? Kata para ulama dan fuqaha bahawa sungguh-sungguhnya rukhsah khilaful aula ialah rukhsah yang lebih utama ditinggalkan. Lebih utama ditinggalkan, tetapi jika dibuat maka tidak berdosa. Maka ini dikenali sebagai rukhsah khilaful aula. Rukhsah khilaful aula seperti orang yang berbuka puasa dalam keadaan bermusafir sedangkan tidak mempunyai keperluan dan kerana tidak ada kesusahan ke atas dirinya. Ini adalah seperti orang-orang yang bermusafir dalam keadaan musafirnya itu tidak memenatkan dan tidak menghalang dirinya untuk berpuasa, tetapi dia membukanya kerana semata-mata menikmati rukhsah. Maka di sini disebut oleh para fuqaha rukhsah yang dilakukan ialah rukhsah khilaful aula. Begitu juga perbuatan seperti orang yang melakukan solat jamak dalam keadaan tidak ada masyaqqah dan tidak ada sebarang kesusahan. Orang yang melakukan solat jamak dengan beralasan bahawa Nabi SAW pernah melakukan jamak di Madinah tanpa hujan dan tanpa sebab, berpandukan kepada hadis ini, walaupun hadis ini diprosesihi oleh para fuqaha, maka sebahagian orang beramal dengan hadis ini dengan mengambil rukhsah untuk melakukan salat jamak, menggabungkan salat di antara beberapa waktu salat yang dibolehkan jamak, dan melakukan salat jamak tanpa ada keperluan dan kesusahan atau masyaqqah. Maka perbuatan ini dikenali sebagai rukhsah yang khilaful aula, yang menyalahi kelebihan yang telah dinyatakan oleh dalil-dalil yang sahih. Maka rukhsah bahagian yang kelima dikenali sebagai rukhsah al-makruh, rukhsah yang makruh atau karahah, iaitu rukhsah yang dibenci. Rukhsah yang dibenci